Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada satu lagi siri pembelajaran IPv6. Jadi hari ini saya akan menerangkan satu benda yang baru berkaitan dengan IPv6. Satu persoalan yang ditanya dekat saya. Kenapa satu device yang hanya support IPv4 tak boleh nak bersembang dengan satu device yang hanya support IPv6? Alright, jadi untuk pengetahuan satu device, kalau kes ni saya akan tunjuklah. Saya bagi satu contoh sebagai laptop. Katakanlah dalam laptop ni kita ada Windows 10. Saya ambil contoh OS yang digunakan adalah Windows 10. Alright, satu device yang hanya menyokong IPv4 sahaja, kita akan panggil device itu sebagai single stack, ataupun dengan bahasa lain yang lagi senang, IPv4 only. Alright, soalan yang ditanya adalah kenapa komputer laptop yang IPv4 only ni tak apabila kita sambung dia kepada satu laptop lain, katakanlah Windows 10 juga, yang kita configure hanyalah cakap IPv6, yang mana nama dia akan jadi IPv6 only. Okay, tak boleh bersembang di antara satu sama lain, sedangkan dua-dua adalah Windows 10. Tapi kenapa kalau yang ni IPv4 only dan yang ni IPv6 only tak boleh sembang? Okay, cerita dia macam ni. Kalau nak faham secara analogi, saya lukis gambar dua orang. Saya suka ambil contoh gambar dua orang tu sebelum saya bagi satu penerangan teknikal. Katakanlah ada dua orang yang hendak bersembang. Orang ni saya kata sebagai orang yang nak menghantar data, ataupun kita kata sebagai penghantar. Dan orang ni yang mana akan menerima apa yang disampaikan tu, kita labelkan dia sebagai penerima. Jadi kalau dalam kes ni, katakanlah penghantar ni nak bercakap dengan penerima, kalau penghantar menggunakan bahasa Melayu, contohnya katakanlah saya kata dia menggunakan bahasa Melayu, dan penerima ni juga memahami bahasa Melayu, maka tak ada masalah, senang. Alright? Sebab mereka berdua adalah dua-dua sama-sama manusia, bersembang bahasa Melayu. Jadi bila dia bercakap, orang yang menghantar, bila dia sampai kepada penerima ni faham. Okay, ini isu dia kalau dua-dua ni bercakap dalam stack yang sama. Contohnya, kalau yang ni adalah V4, yang ni adalah V4, kalau kita gunakan komputer sebagai contoh. Samalah juga kalau dua ni adalah orang ni, kita gantikan balik dengan komputer. Kalau yang ini adalah V6 dan yang ni adalah V6, maka mereka berdua boleh bersembang di antara satu sama lain. Alright, so isu dia berbalik pada contoh yang kata manusia ni. Isu yang kata kenapa V4 tak boleh bersembang IPv6, itu nak faham dia senang je. Katakanlah penghantar ni bersembang dalam bahasa Melayu dan dia hanya memahami bahasa Melayu, tapi penerima ni hanya memahami katakanlah bahasa Tamil. So isu dia adalah bila penghantar try bersembang dengan orang yang hanya memahami bahasa Tamil, dia tak akan faham orang ni cakap apa. Itulah cerita dia. Dan penghantar ni pula, kalau dia tak ada keupayaan untuk bersembang dalam bahasa Tamil, maka dia pun tak boleh nak bercakap dengan orang ni. Sama lah orang ni tak boleh nak bercakap dengan dia. So ini adalah kes kalau dikatakan orang ni adalah komputer, ini adalah V4 dan ini adalah V6. Itulah contoh dia. Jadi kalau kita tengok dekat sini, orang kata kenapa dua-dua paket ke network, kenapa tak boleh bersembang antara satu sama lain? Senang saja. Bahasa dia tak sama, jadi benda tu tak faham. Dua-dua manusia tapi bahasa tak sama. Okey, jadi kalau dalam kes macam ni, macam mana kita nak buat kalau seorang ni cakap satu benda lain, yang seorang ni cakap pasal satu benda lain? Maka sebab itulah wujudnya satu benda yang dipanggil sebagai translator. Saya guna gambar orang juga sebagai contoh. So budak dekat tengah ni nama dia translator. Alright, so apa yang translator ni buat? Sekiranya penghantar ni cakap bahasa Melayu dan penerima ni hanya faham bahasa Mandarin, okay, orang dekat tengah ni sebagai translator, dia kena boleh cakap BM dan Mandarin juga. So apa yang akan berlaku adalah penghantar ni akan bersembang dengan budak ni. Budak ni pula akan tolong relaykan soalan ataupun apa yang bersembang tu kepada kawan ni. Dia bercakap dengan budak ni dalam bahasa Melayu, dia bercakap dengan budak ni dalam bahasa Mandarin. Macam tu lah cerita dia. So kalau kes yang sama kita cakap pasal IPv4, katakanlah sini komputer ni bersembang dengan IPv4 sahaja,
dekat tengah ni akan ada satu translator yang boleh bersembang IPv4 dan IPv6. Boleh bersembang tu maksudnya dia boleh menerima paket tu dan dia boleh memahami paket tu dan dia boleh proses paket tu. Dan yang belakang ni pula adalah V6 only. Itulah cerita dia. So, kalau tak ada translator ni, budak yang boleh bersembang bahasa Melayu ni tak akan boleh bercakap dengan budak ni. Sama lah juga budak ni tak boleh nak bersembang dengan budak ni. Bila wujudnya translator kat tengah, baru boleh bersembang. Okey, faham? Jadi kalau ini saya bagi satu contoh analogi sebagai layman nak menjawab kenapa satu komputer yang IPv4 sahaja tak boleh bersembang dengan satu komputer yang IPv6 sahaja. Ini jawapannya. Okey, jadi sekarang ini adalah satu analogi yang non-teknikal. Saya akan menerangkan kenapa secara teknikalnya benda tu tak boleh. Saya ambil balik contoh contoh yang menggunakan laptop tadi. Ada 2 biji laptop. Alright. Dua-dua laptop ni adalah katakanlah hardware yang sama, OS yang sama, Windows 10. Yang ini adalah IPv4, yang ini adalah IPv6. Okey, untuk pengenalan Windows 10 ni dia adalah satu operating system yang support dual stack. Apa maksud dual stack? Dual stack itu bermaksud dalam OS ni, programmer dia dah buat cantik-cantik dekat dia punya network stack dengan application. Dia boleh bercakap dan boleh menerima dan dia boleh memahami paket IP version 4 dan juga IP version 6. Cerita dia macam ni. Okey. Jadi macam mana kita nak jadikan dia single stack? So apa yang anda boleh buat adalah anda masuk dekat network setting. Kalau dalam network ni anda disablekan IPv6 dekat sini, maka dia jadilah IPv4 sahaja. Sama lah juga dekat kawan ni, walaupun dia support dua-dua, jadi kalau anda disablekan IPv4, maka dia akan jadi IPv6 saja. Alright, so sekarang ni saya nak tunjuk kenapa kalau dua ni, contohnya saya tarik satu LAN kabel, saya sambung direct di antara satu sama lain. Okey, asas networking, bila kita nak communicate atau nak buat satu communication network, setiap device perlu diassignkan dengan satu IP address. Betul tak? Okey, katakanlah dalam ni kita sambung secara manual. So device ni saya bagi IP dia katakanlah 192.168.0.1 contohnya. Device ni pula dia tak ada IPv4, dia ada IPv6 saja. Maka saya bagi IP dia adalah 2001 db8:1 sebagai contoh. Alright. Jadi kalau daripada segi teknikalnya, okey, nak bersembang kan? Apa maksud nak bersembang? Nak bersembang mungkin kita kata buka browser, nak buka website dan sebagainya. Jadi kalau dalam kes ni apa yang mereka nak bersembang? Katakanlah saya nak hantar satu paket ping. Saya nak cuba ping daripada komputer A ke komputer B. Macam mana kita nak test communication? Kita gunakan ping. Ping ni benda apa? Dia cuba menghantar satu ICMP paket daripada satu source kepada satu destination. Alright, so kalau anda tengok gambar ni, apa yang anda nampak? Pasal tak daripada segi teknikalnya, boleh ke kalau saya buka, okey, saya pergi dekat command prompt dia, saya buka command prompt tu, lepas tu saya tulis command ping. Kalau saya masukkan ping ni, saya letak alamat IPv6 kawan ni dekat dalam komputer ni, katakanlah 2001 db8 semua sekian, benda ni tak akan function. Dia akan kata source unavailable ke apa, lebih kurang macam tu lah, ada macam error. Alright, sebab apa? Sebab dekat komputer ni kita disable IPv6. So secara fizikal ni, memang secara teknikal pun memang tak boleh nak hantar pun paket tu. Faham tak? So paket ping tu tak boleh nak keluar. Sama lah juga kalau saya buka satu terminal command prompt dekat sini, saya tulis ping 192.168.0.1, dia akan kata destination tak boleh nak reach, memang tak ada pun. IP ni tak ada. Sebab apa? Sebab budak ni hanya faham IPv6 sahaja. Itulah cerita dia. Okey? So dalam contoh ni, saya bagi satu contoh di mana kalau komputer yang dual stack, satu saya disable IPv6, satu lagi saya disable IPv4. So apa berlaku kan? Jadi kalau kita tengok technically, memang tak boleh nak sembang pun kalau tak cakap. Alright, ini satu contoh. Lepas tu contoh yang kedua, kenapa benda tu tak boleh sembang?
Okay, saya padam dulu. Apabila komputer kita nak bercakap dengan satu benda dalam network, okay, kita menggunakan apa? Katakanlah ni LAN kan, kita cocok dekat satu network. Okay, komputer ni nak sembang. Komputer yang cocok dekat LAN, dia akan menggunakan Ethernet. Ethernet bila hantar benda, dia okay, nak sembang dia hantar apa? Kalau kita manusia, kita akan hantar katakanlah contohnya surat. So secara fizikalnya, saya akan hantar surat kepada orang untuk nak bersembang. So komputer, dia akan hantar satu benda yang nama dia paket. Paket dalam bahasa Melayu. Alright. So paket ni, kalau kita nak relatekan kenapa IPv4 tak boleh bersembang dengan IPv6 adalah paket untuk IPv4, paket V4 tak sama struktur dia dengan paket V6. Itu maksud dia. Paket ni tak sama bentuk. So apa maksud tak sama bentuk ni? Kalau ada satu komputer lama, katakanlah komputer Windows XP ke sebelum XP ke apa ke, ataupun apa-apa saja device yang memang tak support IPv6. Saya ambil satu contoh, katakanlah device tak support IPv6 kat sini. Bila kita hantar dekat dia paket ni, dia terima benda tu. Kalau dia boleh terima sekalipun, dia kata, ni datang apa? Tak tahu, tak faham, tak boleh nak buat apa. So sebab tu, dia tak boleh nak proses paket tu. Jadi bila kita cakap satu benda yang tak support IPv6, maksudnya benda tu, device tu, dia tak boleh nak proses paket IPv6. Itu saja maksud dia. Alright? Jadi ada orang tanya, so kalau macam tu, macam mana kita nak buat? Dia ada beberapa cara. Contoh kan, kalau kita buat application tu kita design, kita tulis dan sebagainya, kita design application tu by default hanya support IPv4 saja. So kalau kita nak suruh dia support IPv6, so kita sebagai programmer ni kena buatlah something nak bagi dia support IPv6. Itu satu. Tapi kalau kita bercakap dengan satu benda yang kita tak boleh nak control, contohnya operating system lama yang hanya faham IPv4. So kalau orang tu tanya, cik, macam mana OS lama ni saya nak bagi dia support juga IPv6? Kamu kena pergi dekat manufacturer OS tu, beritahu kat dia, weh, aku nak IPv6, hantar orang buat set lah. Macam tu lah cerita dia. Itu kalau kamu boleh sembang dengan manufacturer tu lah. Alright. So itu contoh yang orang kata, contoh yang very straightforward dan direct. So sebab itu, kalau dalam kes yang macam tadi, kalau sekiranya wujud satu device yang memang tak support IPv6 langsung, yang nak bersembang dengan IPv4, yang terpaksa kita buat juga, maka itulah wujudnya translator. Translator ni benda apa? Translator ni sebenarnya adalah satu application, yang mana application tu memang didesign untuk terima paket IPv4 dan keluar paket IPv6, ataupun terima paket IPv6 keluar paket IPv4. Translator ni adalah device dia. Dia menggunakan mekanisme translation. So mekanisme translation ni ada banyak. Antara beberapa yang anda akan jumpa kalau anda Google, yang paling selalu lah orang sebut adalah NAT 64 dan DNS 64. Salah satu daripada beberapa mekanisme translation. Alright. So kalau ada orang tanya saya, kalau macam tu senang lah. Kalau kita hanya ada network IPv4, maka kita letak je lah translator supaya dia cakap IPv6. Dia tak sebegitu straightforward. Isu dia adalah, bila kita meletakkan satu translator dekat tengah ni, kita akan menyebabkan berlakunya bottleneck. Bottleneck itu maksudnya apa? Kalau dekat belakang ni ada sejuta komputer yang tak support IPv6, lepas tu kita nak suruh dia bersembang dengan internet yang support IPv6, kalau kita letak translator kat tengah, semua akan pergi kat dia. Dia membebankan benda tu. Kalau pada pandangan saya peribadi lah, kalau orang tanya nak pakai ke tak translator ni, saya kata, kalau boleh dual stack kan network anda. Dual stack itu maksudnya network tu support IPv4, IPv6. Jadi mendatang apa yang tak support IPv6, pilah bersembang pakai IPv4 tu. Cakap pilah, tak kisah, janji jalan. Yang mana yang boleh pakai IPv6, pakai pilah. Translator ni hanya pakai kalau dah terpaksa sangat. Pendek kata, kalau mati tu confirm masuk neraka, baru pakai translator. Kalau tidak, tak payah, nak buat apa kan? Buat dual stack, habis cerita. Alright. So diharapkan penerangan ini boleh menjawab soalan kenapa IPv4 tu tak boleh sembang IPv6.
Jadi kalau anda betul-betul nak memahami benda ni, anda kena buat packet capture dan tengok Wireshark macam mana communication. So anda akan faham. Dalam masa yang sama, saya akan try tunjuklah beberapa gambar-gambar packet tu, perbezaan dia. So diharap penerangan ini membantu. Terima kasih. Okey, selesai episod kali ni. InsyaAllah kita akan jumpa dalam episod akan datang. So jangan lupa like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi.